Hello, Assalamualaikum. Hey, I'm back. Okay, it's been a while saya tak live dekat page ni. Sekejap Sekejap saya nak share dekat my group. Okay, siapa yang Waalaikumsalam. Hai Ubu. Okay. Lama sebenarnya saya tak live guna my page. Tapi semalam tu there's something happen yang buat Zata rasa macam okay, I got to use back my page. Okay, sekejap. Hari ni sebenarnya tengah hari ni is a topik santai. Zata just nak share something yang boleh kata testimoni, share my reflection actually. My reflection, lama tak share my reflection kan. So hari ni nak share my reflection lah. These few things yang happen in my life. Buat I fikir and I macam wow, okay. So InsyaAllah lepas ni moving forward I'll be using this page, my page yang lama I tinggalkan sebab ada insiden berlaku semalam yang membuatkan I rasa macam okay, I kena use my page. Okay, so minta maaf pada yang follow my page yang lama, I mendiamkan diri sebab I fokus banyak posting pada personal Facebook I yang nama Zata Yusof. Tapi suddenly lepas tu I decide because I decided to do prosumer punya buat prosumer. So macam tak nak guna page, I nak guna my personal account Facebook, tapi I buatkan public. I tak tahu suddenly tiba-tiba I punya friend list dah penuh jadi 5,000. So macam dah orang lain dah tak boleh nak add I dah. Bukan I tak nak approve tau, tapi sebab memang dah tak boleh nak approve. And then kalau nak approve, I kena delete kawan yang lama. So macam semua yang lama-lama tu kawan-kawan lama yang masih macam tak best pula nak delete. Masih lagi contact. So tu is one thing I nak use balik I punya page ni. Lepas tu semalam I supposed to buat live petang topik pasal jeragat dekat personal punya ni. Lepas tu I tak tahu kenapa I nak live melalui platform Be Live. Dia tak lepas tau. Dia macam pusing. So I ingat benda tu tak live. Lepas tu sebab I nak share screen. Lepas tu then suddenly dia tak jadi, so I tukar pergi Stormyard tu. Lepas tu I pun live lah, tapi macam memang tak berapa nak best sangat lah dia punya macam dah lambat semua kan. And then lepas tu malam tu suddenly my sister-in-law PM message I, dia kata ada live ke? Dah 3 jam lebih live on tau, tapi tak ada. And senyap je, gelap je lah. So macam saya buka balik punya profile, tengok ya Allah, dia run the live without I tak ada pun kat situ. Macam oh my god. So I rasa macam memang sebenarnya live senang buat dekat page. Bila kita sync dengan platform lain, kalau direct daripada phone to daripada Facebook senang. Tapi sebab I nak guna screen, I nak macam ni kan, I nak tunjuk comment you all kan. So I kena senang guna page. So I nak guna balik page ni. Sebelum ni sebenarnya I dah delete page ni, tapi banyak kali I cuba delete sebab bila kita nak delete page ni, it takes 14 days. Facebook bagi masa bertenang sampai kita betul-betul nak decide untuk delete ataupun kita nak biarkan nak terus guna Facebook tu. Lepas tu
Berapa kali dah I cuba delete tapi I don't know why tak tahu macam mana tiba-tiba Facebook dia tak delete pun page I. Dia macam ada je. Bila I after 14 days I check, Facebook I macam dia macam reset balik time tu. Macam ya Allah. Lepas tu semalam I macam fikir kan, I rasa mesti ada sebab kenapa Facebook page I ni tak boleh di-delete. I don't know why. But maybe ada something ada hikmahnya, so I macam okay never mind, I guna je lah. Because reason I nak delete sebab Zata ingat Zata nak start new. Okay, sebab I dah buat something new, something else kan. I dah buat something else, I memang nak macam like close book. I nak start something new, memang start fresh. So I nak delete page yang sekarang ni. And then I nak create page baru. Tapi tak tahulah Allah tak izin ke, I tak tahu banyak kali. I think dah 4 kali kot I tekan cancel button dekat dalam page tu, kat setting tu. Bila I after 14 days supposed to delete, tapi bila datang balik, dia delete balik. Dia macam like, I don't know why, reset ke apa, I tak tahu kenapa. So macam sebelum ni boleh je delete. Yang kali ni I don't know why. So macam I macam tak apalah, never mind. Okay, so basically hari ni I want to talk about formula kehidupan sebenarnya. Lama I tak buat refleksi di morning. Hai Saiful. Wah, senior saya dekat KPTM Bangi. Okay, so hari ni I nak cerita satu formula yang I belajar daripada Prof Muhaya. Okay, kalau tahu I adalah student batch pertama PMC kat Long PMC. Dan sekarang adalah batch pertama PMC plus 6. Sekarang pun dalam proses nak belajar. Tak belajar lagi plus 6. Okay. So daripada Prof Mahaya, I belajar banyak benda. But there are few things I pegang. And I always ingat. Anything happen to me sekarang, kan, lepas I belajar dengan PMC, yang daripada PMC lah, the original PMC, the first batch tu, yang ada 4 benda yang I pegang lah. So one of the thing I nak share hari ni lah. Okay. Sebab I rasa sangat manfaat and it change how I think, how I see things in life. The first formula yang I nak share, dan kenapa I nak share ni sebab there are benda yang jadi dan buat I rasa macam I kena share sebab macam I baru macam betul-betul nampak. Okay, sebelum ni formula adalah formula 1 yang pertama, formula kehidupan, ada beri dapat. Okay, kalau nak type pun boleh, siapa nak type, ada beri dapat. Okay, so formula dapat daripada Prof Muhaya, yang I panggil Bunda Muhaya. So dulu I tak faham apa benda ada beri dapat ni, tapi bila I go through PMC punya proses belajar, okay, selama 3 bulan bersama PMC. Lepas tu continue sekarang dengan PMC, duduk dalam circle PMC dah dekat nak setahun dah. I join masa Januari 2020. Yes. So sekarang dah bulan 11. And then lepas tu I join pula PMC plus 6. But then this is the core yang I belajar lah. Okay. So Prof Muhaya ajar formula kehidupan yang pertama adalah ada beri dapat. Apa tu ada beri dapat? Okay, ada beri dapat. So, jika kita ada kebaikan dalam hati kita, kita akan beri kebaikan. Okay, beri. Dan bila kita beri kebaikan, kita akan dapat kebaikan. So, it's simple as that. So, kalau kita kalau kita dapat tak baik, kita check balik. Adakah pasti kita beri tak baik? Dan kenapa kita boleh beri tak baik? Pasti dalam hati kita ada benda tak baik. So benda tu simple je sebenarnya, and itu yang Zata pegang. Zata pegang selalu macam kalau apa-apa jadi kan, benda yang baik ke tak baik ke, I always reflect balik, ingat balik. Benda tu macam dah jadi habit tau. Bila macam nak something happen yang sesuatu yang especially benda-benda yang buatkan I rasa tak best, benda-benda yang kita rasa tak best, I akan reflect. Kenapa ya benda ni jadi? Mesti aku pernah buat benda yang tak best juga. That's why aku dapat tak best. Dan mesti ada benda yang tak best dalam hati aku. So kat situ I reflect balik, I akan cuba perbaiki, doa minta ke Allah supaya Allah bersihkan hati kan. Kita boleh usaha tapi dengan izin Allah je perkara tu boleh berlaku. Thank you Umur, rajin awak tulis. Okay.
So okay. So benda ni sangat simple and sebelum Zata tak pernah terfikir, tapi bila Prof Muhair share tu memang Zata terus macam pegang formula tu dalam kehidupan Zata. Sehari-hari memang itulah yang Zata amalkan. So, okay, so itu formula dia. Now I nak reflect dengan sesuatu kejadian yang berlaku baru-baru ni. Okay, I tak nak kan I dijumpakan dengan izin Allah, I dijumpakan dengan seorang hamba Allah ni. Okay, dia I tak sure dia adalah my team ataupun tak. I tak ingat macam mana dia boleh join group I. Tapi before that I nak before I cerita pengalaman I sendiri, I nak cerita, Prof selalu cerita, Bunda Maya selalu cerita, dia kata dia selalu nampak benda ni berlaku sebab dia kan doktor pakar mata. So dia jumpa ramai orang, beribu-ribu orang dia dah jumpa. So formula ada beri dapat ni memang bila dia test betul. Sebab dia jumpa ramai orang kan, macam-macam jenis orang. So dia nampak kalau orang tu kalau orang tu banyak penyakit, okay, banyak penyakit, pastinya dia pun jenis yang bukan orang yang positif, orang yang negatif, orang yang suka merungut, orang yang suka macam komplain, orang yang tak bersyukur, orang yang macam kehidupan ni macam semua serba tak kena, orang yang bajet bagus, orang yang benda banyak negativity lah. Dan lepas tu kalau kita check, go deep, dan kita akan nampak dia dalam diri dia sebenarnya yang ada banyak benda tak baik. That's why kehidupan dia banyak tak best. So Zata selalu dengar boleh cakap benda tu. Bonda selalu ulang. Kalau you all boleh join 7 AM club, it will be good. Sebab kat situlah banyak Prof Muhair kupas tentang formula ada beri dapat ni. So tak dijadikan cerita, mungkin Allah izin Zata untuk melalui nampak sendiri depan mata, sebab sebelum dengar je boleh cakapkan. And actually mungkin ada banyak kejadian yang sama. It's just that the matter of that I tak nampak betul-betul formula ada beri dapat ni berlaku dekat that situation. So bila I nampak tadi macam ya subhanallah, inilah yang Bonda nampak setiap kali jumpa patient. So now I dah jadi I dah lead banyak orang dalam my current what I'm doing now as a prosumer. I membantu, I memang dedicate masa untuk bantu ramai orang. Even is not my team pun, I memang put an effort, I memang usaha untuk bantu ramai orang, tak kisah team I ke tak. So there is one person, hamba Allah ni, dia berada dalam group. I tak ingat dia siapa. I tak ingat dia datang dari mana. Is it daripada orang yang I share ke tak kisah, doesn't matter. But then I nampak dia seorang yang sangat suka komplain tau. Dia suka, ada je benda dia akan cakap dalam group tau. And I perasan this kind of people, bila dia berkata-kata, dia akan drag tau positivity, dia akan tarik positivity kita. So selalunya kalau I jumpa orang yang suka komplain ni, I memang akan macam avoid. I akan tak nak, sebab dulu I pun macam tu. I pun macam tu. I pun suka komplain, suka salahkan orang, suka ni. So I tak nak. I memang try my best. Susah, memang susah, bukan mudah nak ubah apa yang ada dalam hati ni, tapi kita boleh usaha kan. Dan bila kita usaha, mungkin dengan izin Allah, Allah nampak kita usaha sungguh-sungguh, Allah bantu.
So datang memang kalau ada negativity, and even now I tak baca pun news. Dia doesn't care about news. Kalau I tahu pun macam husband I share, tapi I takkan baca lah benda-benda yang orang share, benda-benda yang negatif, benda-benda yang boleh buat I punya fokus lari. I memang ignore. Lepas tu artis yang mana bukan-bukan kat Instagram semua I dah unfollow. Lepas tu dekat I suka tengok TikTok. So I rasa dalam TikTok tu pun ada kebaikannya, ada ceramah-ceramah, ada yang I boleh ambil dan share kan. So those yang people yang post benda-benda yang lara, yang macam negatif kan, yang tak ada memberi faedah tu memang I block. Dan nak tengok. So I memang practice myself doing that. But still not perfect, tapi insyaAllah lah dalam usaha untuk perbaiki diri kan. So this one, ni hamba Allah ni, so dia memang selalu complain. So sampai leaders lain pun macam kena macam perasan. There are few times yang I cuba tenangkan dia. So I belajar boleh cakap kalau orang yang suka komplain, orang yang suka marah, yang suka yang negatif ni, cara kita jangan ikut dia. Kita beri kasih sayang, kita pandang dia, mungkin dia ada dalam hati dia ada kelukaan yang menyebabkan dia jadi macam tu, dan kita patut, orang-orang macam ni kita kesian dan kita sayang dia. So tu yang Dato' cuba apply. So every time bila dia post something yang macam kalau orang lain mungkin menguji kesabaran, but then I just, bila I ingat je ada beri dapat, so that I bagi kasih sayang. I macam I cara buat dengan dia, apa ditulis saya elok, and then even dalam hati I spiritual communicate dengan dia. I just cakap, ya Allah, ampunkan sahabat aku ni, doa untuk dia. Dan bila jawab dia sejak tau. But then there are few times sampai I macam kata, siapa dia ni kan. I macam tak ingat, I selalu tak ingat orang. That's something about me. I cuba nak improve. So I macam scroll lah personal message. Rupanya hamba Allah ni pernah PM Zata. So dia ada pernah cerita lah, dia ada penyakit ni tu. So kat situ I terus snap. I macam teringat, betul lah apa yang Bonda cakap, apa yang Bonda selalu cerita. Dia kata kalau orang tu sangat negatif, komplain sana komplain sini, dia memang kita akan tengok kesihatan dia pun tak akan baik, keadaan family dia pun tak akan baik. Sebab dia dalam keadaan negatif dan environment dia akan attract benda-benda yang negatif. So I was like macam, oh my god, now I nampak exactly what Bonda trying to teach tau. Sebelumnya I memang apply, I always trust apa yang Bonda ajar tu. Tapi bila when you see things yang exactly as what your guru say, you macam terus macam, wah, okay, now I understood. I macam faham, yang macam lagi, wah, lagi macam terus cakap kat diri sendiri, Zata, kau kalau tak nak, bukanlah kita jadi positif kalau kita sakit. Tapi I just cakap, I macam kata, ya Allah, betul lah ada beri dapat tu kan. If kita asyik beri negatif je, kita akan dapat benda yang negatif. Bukan sahaja dari environment sekeliling, even kesihatan kita punya emosi, kita punya keadaan diri kita sendiri yang kita akan lebih sengsara tau. So tapi sebenarnya kadang-kadang kita macam rasa, kenapalah Allah jadikan kehidupan kita ni sengsara, kehidupan kita ni tak indah macam orang lain. Kita tak faham sebenarnya kita sendiri yang attract benda tu. Sebab benda-benda yang positif ni kita ada pilihan tau. Kita boleh pilih sama ada nak jadi positif ataupun nak pilih jadi negatif. Walaupun ni just comes another formula yang kedua Zata belajar daripada Prof Maya. Yang ni pun Zata pegang. Selalu macam kalau tak, something goes wrong, I macam ikut juga formula ni. Formula yang kedua yang Bonda ajar adalah peristiwa campur respon dapat hasil kehidupan. So peristiwa ni adalah sesuatu yang kita tak boleh ubah. Okay? Dan kita sebagai hamba Allah, kita kena yakin bahawa setiap yang Allah jadikan tu adalah sebagai
ujian untuk menilai tahap keimanan kita, dan daripada situ Allah akan decide. Waalaikumsalam Kak Fazia. Allah akan decide sama ada dia nak angkat darjat kita ke macam mana. But decision Allah based on respon kita. Sebab respon kita boleh control. Respon tu datang daripada kita. Dan kita hanya boleh control diri kita. So, kalau kita respon positif, hasilnya insya-Allah positif. Zata dah macam ni dah test dah memang dah test and I get the result. Okay, kalau kita respon positif, kita akan dapat insya-Allah positive result. Tapi kalau kita respon negatif, kita akan dapat negative result. So sebenarnya kehidupan kita, hasil kehidupan kita bergantung pada respon kita. Dan macam mana nak ada respon yang positif? Of course kita kena dalam hati kena ada positivity. Kalau dalam hati negatif tak dapat juga. Betul Kak Fazal. C plus X sama dengan Y. Kan ni ilmu yang C plus 6. So come on guys. Tag your friend, tag Zata, sebab Zata memang share ni apa yang Zata belajar and Zata dah apply. I've been with PMC about dekat setahun dah lah. Ni bulan 11 ni, bulan 12 ni, so bulan 1 genaplah setahun Zata bergelar PMC dan sekarang pun tengah belajar lagi PMC plus 6. Okay. But formula, ada 4 formula yang memang Zata memang rasa dekat dengan hati. It's like macam you boleh apply. So Zata cakap tadi, peristiwa campur respon equals to hasil kehidupan. So kalau hasil kehidupan kita tak cantik, tak seperti yang kita nak, cuba reflect balik ataupun check balik respon kita macam mana. Kita memang tak akan boleh ubah peristiwa. Okay, contoh peristiwa anak tantrum. Contoh kita memang tak boleh kontrol anak kita tau. Sebenar-benarnya tak boleh. Kita tak boleh kontrol anak kita. Tapi kita boleh kontrol respon kita. Dan dari respon kita akan ubah balik sebenarnya anak kita. It's like a cycle tau. Bila anak kita tantrum, kalau kita pun masuk tantrum, hasil dia akan 2 kali tantrum. Tantrum ni maksudnya mengamuk lah. Tapi kalau anak kita mengamuk, kita respon positif, insya-Allah dia akan cool down dan dia akan tenang. Azata dah buat dah. Kalau tak percaya, you all buat lah. You all test. I think umur pun dah pernah buat, dah pernah test, dah pernah ramai. Anak murid perempuan ya, kalau you all tanya, pergi tanya. I think dia orang pun dah melalui dan nampak benda tu. Okay. So, and then, thank you Umu. Okay, moga Allah murahkan rezeki awak. So, daripada situ pula, pergi pula kepada formula yang ketiga, iaitu status hati menentukan status fikiran. So, kalau hati ni ada baik, dia baik dan fikiran kita juga akan jadi baik. Kalau hati ni negatif, fikiran akan negatif sebab fikiran ni dia akan ikut hati. Hati ni, that's why ada hadis kata jika dalam badan manusia ni ada segumpal daging yang menentukan diri dia, itu hati. So kalau hati baik, fikiran akan baik dan yang keluar pun akan baik. Dekat sini Zata nak komen sikit. Ada orang kata, tak apalah, aku memang cakap kasar tapi hati aku baik. Setuju ke tak setuju statement tu? Setuju ke tak setuju? Orang cakap, bila orang kata tak apa, aku memang mulut jahat tapi hati aku baik. Aku memang macam ni tapi hati aku baik. So berdasarkan 3 formula yang saya share tadi, you rasa statement tu macam boleh pakai ke tak boleh pakai? Kalau pada Zata, tak boleh pakai. Sebab apa yang ada dalam hati itu yang akan keluar jadi attitude kita, jadi percakapan kita. So kalau kita cakap yang tak baik, dalam hati pun pasti ada tak baik. Kan? Umur tak setuju, Munirah pun tak setuju. Kak Zafazia pun tak setuju.
Betul, sebab kalau hati kita ada benda tak baik, itulah yang akan keluar kat mulut. So kalau kita duk cakap benda yang tak baik je, duk membawang, lepas tu kita suka type benda-benda yang tak baik kan, komen bukan-bukan dekat orang kan, baca benda, so then you check yourself, dalam hati tu mesti ada benda sesuatu yang tak baik. Bukan tak ada kaitan pun dengan orang lain, tak ada kaitan. And that's what I do. And that's why Zata selalu rasa Zata sentiasa lebih banyak dosa daripada orang lain. Memang and whatever I share dekat dalam social media atau I cerita kat orang is about for me to reflect myself, ingatkan diri sendiri, bukanlah niat untuk mengatas siapa atau macam contoh Zata cerita tadi kan, hamba Allah ni is just bila I nampak dia, I tak marah dia tau when dia buat macam tu. Kalau dulu I rasa I macam akan sound direct, but bila I belajar dengan perempuan ni, I macam bila I nampak orang macam tu, I macam rasa kesian. I rasa macam if I can help dia, I rasa macam I akan peluk dia lah. Saya rasa orang macam ni adalah orang yang kurang kasih sayang, and what's happened to me dulu. I mean, I kurang, ada benda di dalam diri yang kurang yang menyebabkan I rasa I keluarkan benda negatif, because dalam hati tu ada negatif. Okay, dan last sekali, bila you faham 3 ni, dan insyaAllah you akan faham konsep tenang, bahagia, gembira. Okay, semua orang boleh senang je nak gembira. Sangat mudah. Dapat makan aiskrim pun jadi gembira. For me, orang yang suka dessert, I dah lama tak makan dessert. I macam try my best not to eat dessert lah. Sikit-sikit je. Okay, masukkan dessert. So tapi gula tu racun kan. So I memang try my best not to eat gula now. Okay. So kalau dapat makan aiskrim, dapat makan coklat, it's like macam wow, gembira. Okay, gembira senang. Semua orang boleh dapat gembira. Gembira ni dengan objek. Okay, tahap kedua adalah bahagia. Bahagia dekat dalam emosi. Emosi, lebih kepada emosi, perasaan, feeling. Okay, kita bahagia bila pasangan kita membahagiakan kita, bila anak-anak kita jadi anak yang soleh, kita bahagia, kita ada kawan-kawan yang baik, kita bahagia. Tapi yang paling tinggi sekali adalah tenang. Tenang ni bukan semua orang dapat, susah nak dapat. Tenang ni yang Zata faham dan Zata rasa macam sangat special, di mana bila kita tenang, anything happens pun kita akan at that stage tau, you akan berada dalam keadaan emosi tu macam tu je. Kalau datang baik, you syukur sangat. Ya Allah, rasa macam ya Allah, macam perasaan tu, ya Allah apa yang aku buat sampai aku bagi aku macam ni. Tapi kalau Allah datangkan ujian, rasa syukur juga, sebab rasa macam Allah tegur aku, pasti aku ada buat silap. Dan tenanglah, kita macam instead of kita jadi defensif, kita akan jadi manusia yang redha, dan kita macam lihat diri kita sendiri, kita bukan lihat orang. So that stage tenang tu sangat susah, and Zata rasa memang kena belajar. Dalam kehidupan ni sebenarnya kan, kita memang kena sentiasa belajar. Bukan sahaja belajar untuk dapat degree, dapat diploma, dapat A dalam exam, but the most important thing in life adalah belajar macam mana ilmu nak hidup. Ilmu nak hidup jadi hamba Allah. Ilmu jadi hamba Allah yang redha, yang taat, hamba Allah yang sentiasa mengejar redha Allah. Itu yang rasa ramai orang tak ada. Tengkumu dia share, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada seketul daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh anggotanya. Tetapi seandainya daging itu rosak dan kotor, maka kotor dan rosaklah seluruh anggota badannya. Daging yang dimasukkan itu ialah hati. Betul. Betul Mu, thank you so much. Share. Yes, itu yang Zata cakap tadi tu. Okay. Kak Fauzah kata, sama lah kita Zata, aku suka dessert je. Betul, suka dessert. Zata kalau dulu, kalau makan kat hotel kan kita buffet kan, I will go dessert first, baru I makan benda lain. Sebab I macam rasa, nanti I makan benda lain sikit je, I makan dessert banyak.
Itulah Astaghfirullahaladzim. Teruknya dulu. So, apa yang cakap tadi? So tenang ilmu kehidupan ni sangat penting tau. And to be honest, I mean ini adalah testimoni diri sendiri tau. Zata sendiri yang dah lalui, dah buat, dah then that's why orang kalau macam ada orang macam tak faham kenapalah sibuk sangat nak ikut sangat kelas PMC, kenapalah sibuk sangat nak belajar benda-benda yang, because I feel that rasa haus tau, rasa haus bila tak ada tu. Macam life is not complete bila you tak faham apa sebenarnya maksud, kenapa you sebenarnya hidup, kenapa sebenarnya you buat benda ni, kenapa sebenarnya you kena kerja, kenapa sebenarnya you jadi ibu, kenapa sebenarnya you jadi isteri, kenapa sebenarnya you jadi anak. Sebenarnya ada satu je jawapan dia, adalah untuk mendapat redha Allah. Dan Zata dapat jawapan tu lepas Zata join PMC. Lepas Zata belajar dari PMC, lepas Zata dapat. I've been belajar daripada sekolah rendah, sampailah sekolah menengah, sampailah ke masuk universiti, I tak dapat jawapan tu, I tak nampak benda tu. Then, and I rasa macam, bukanlah menyesal. I believe that ramai lagi orang faham benda tu awal, and tapi I percaya setiap apa yang Allah susun dalam kehidupan I ada hikmahnya, ada baiknya, dan that's what make I am now. Apa yang membuatkan jadi I sekarang. So macam I pernah berada dalam keadaan di mana bukan baik, I memang bukan manusia yang baik, tapi I perbaiki diri. Okay, I baru perasan sebenarnya hari I live awal kan. Sebenarnya I live 12.30, sebenarnya I live pukul 12. Okay, never mind. So, itulah 4 perkara formula yang Zata pegang. Sebab kalau orang tanya kan, macam mana Zata boleh berjaya. Sebenarnya Zata rasa kan, and I believe, I bukan rasa, I believe that if you faham sebenarnya your foundation sangat strong. Foundation tu adalah pegangan diri hidup kita tau. Apa yang kita pegang. Kalau pegangan kita kuat, insya-Allah apa yang kita buat Allah mudahkan. Dan pegangan tu kena betul. Kita harus pegang whatever we do untuk dapat redha Allah. Bukan nak dapat duit, bukan nak dapat like, bukan nak dapat followers, bukan nak dapat orang suka, bukan. Tapi matlamat atau pegangan tu adalah nak redha Allah. When you pegang tu, everything fall into places. Trust me. Zata dah pernah lalui kehidupan di mana I go for I punya big why adalah because of people. Memanglah boleh, but the main big why tu I salah. Okay, big why I sebab nak ada income. Big why I dulu adalah because of my mom. Sekarang pun is my family is my big why, but my biggest why is nak dapat redha Allah. Yang itu yang kena betulkan. Dan I nampak bila I ubah tu, bila I faham pegangan I tu I tukar, subhanallah kehidupan I tukar 360 degrees tau. I tak tahu nak cerita macam mana. There are things that I tak boleh nak cerita, I tak boleh nak share. Sebab memang I tak boleh nak share. Macam orang minta jangan share benda tu in my life. Yeah, because related to me. But tapi nak cakap, ya Allah, kalau I nak cakap dekat semua orang, ya Allah, betulkanlah pegangan you, betulkan matlamat you, betulkan your biggest why, everything will fall into places. Semua akan diatur cantik oleh Allah. Dan I pun masih tak perfect. Okay. Pada yang macam kata Al-Azhar tak bajet bagus, I memang tak bagus. I memang banyak dosa, I banyak salah, I akui. I yang salah, you all yang betul. Tapi I'm just sharing this from my bottom of my heart because magical happen to me bila I berubah, bila I stop looking at others, I stop, I pegang 4 formula ni, I faham, I punya foundation, I punya pegangan tu I tukar, everything macam kalau fikir tak logik, okay, nanti Azhar tak akan share lagi. It's like macam even bila I jadi SM, kalau siapa yang tahu I adalah sekarang sales master untuk Atomy, dalam Atomy.
yang buat sekarang sebagai Pro Consumer, I dah naik pangkat jadi Sales Master. Dalam masa tak sampai 2 bulan, I fokus buat I memang tak cakap, I punya journey tu adalah sesuatu yang magical. I tak boleh nak cerita detail, tapi memang jadi Sales Master tu sendiri, I sendiri tak percaya, bukan tak percaya, I sendiri tak sangka yang I boleh jadi Sales Master masa bulan November tu, masa 30 Oktober tu, petang tu I dah cakap dah. I bukan cakap orang, tapi I cakap dengan diri sendiri, I cakap dengan Allah. Cakap, ya Allah, aku dah usaha ya Allah. Aku dah usaha. Kalau engkau izin, aku yakin tak ada benda yang boleh halang. Tapi kalau kau tak izin, aku reda dan maksudnya aku boleh cukup usaha. Itu yang Tata cakap petang tu. Suddenly malam tu, ya Allah, Allah hantar pertolongan dia macam tu je. That's why dia kata, kalau ekologi, Zata tak boleh pun jadi SM masa tu. Tapi Allah hantar pertolongan dia, bila dia kata kun fayakun, jadi maka jadilah. You kena percaya benda tu. Okay. So dalam kehidupan ni, and then Zata empat formula ni yang Zata sentiasa amalkan, Zata sentiasa buat dan Zata nampak perubahan dalam kehidupan Zata. Nak kata semua dalam kehidupan semua smooth, semua tak ada dugaan, tak ada. Dalam kita ni, memang dalam Quran pun Allah kata takkan beriman seseorang tu jika tidak diuji. So Allah memang akan datang ujian tu untuk uji keimanan kita. Base daripada ujian itu, bila kita berjaya lalui, kita akan, Allah insyaAllah akan naikkan darjat kita. So kalau kita tak diuji, macam mana Allah nak tahu tahap keimanan kita dan bagaimana dia nak naikkan darjat kita. So ujian tu memang akan ada, Zata sendiri ada banyak ujian. Dan Zata tak kata life Zata perfect. Okay, but apa yang berubah dalam diri Zata is how I see things. Ada je manusia-manusia hamba Allah yang komen setiap kali bila Zata posting kan. Zata posting is not that I want to menjatuhkan sesiapa, tidak. Kalau I nak jatuhkan, I dah mention name and I state. Okay, but is apa yang Zata share adalah based on pengalaman Zata dan Zata tak nak orang lain lalui pengalaman yang sama. My niat adalah untuk memberi manfaat pada orang lain. Okay, I nak orang dapat manfaat daripada setiap penulisan Zata, setiap apa yang Zata sebut ni menjadi manfaat, dan Zata berharap dengan apa yang Zata share ni memberi pahala kepada mak ayah, cikgu-cikgu yang mengajar Zata, mentor-mentor yang mengajar Zata. Itu sebenarnya apa yang Zata harapkan. So, ada je orang yang mengata, ada. Tapi I sedar diri, bila orang komen, how I react, bila apa yang Zata respon tu, lain sangat daripada apa yang Zata respon dulu. And bila Zata respon macam tu, InsyaAllah after things yang macam benda-benda yang tak cantik berlaku, tapi Zata respon dengan keadaan yang positif, redha dan syukur, Allah pasti bagi yang lebih indah dekat Zata. Banyak kejadian jadi buat Zata macam, kalau boleh Zata boleh nak cerita dekat semua orang supaya macam percaya dan nampak. Tapi there are things yang I cannot tell exactly kan, menjaga aib orang, dan juga Zata pun tak best nak cerita kan. So but what I'm trying to say that I nak ajak semua orang change, okay, betulkan foundation semua tu, and insyaAllah everything's bukan sahaja kehidupan, ekonomi pun akan berubah. Trust me. Always ingat, rezeki, duit tu adalah rezeki, part of rezeki yang Allah bagi. Dan Allah Maha Pemurah, mustahil dia nak hamba dia susah, melainkan dia bagi kesusahan tu, ujian tu adalah untuk memberi, pasti balasannya kalau tak di dunia pasti di akhirat. So trust that. Hai Aziza, saya baru newbie. Tommy doakan saya juga datang. InsyaAllah, always doakan semua, tak kisah Tommy ke whatever. Even I always doakan sahabat-sahabat sebelum ni yang dengan bisnes dengan Zata sebelum ni, Zata selalu doakan
Semoga dia orang semua berjaya dunia akhirat, jutawan dunia akhirat, tenang dunia akhirat. Sebab you can do anything in life. But ultimately if you tak tenang, apa gunanya duit yang berkepuk-kepuk tu? Apa gunanya? Itu yang Zata sentiasa doakan untuk sahabat-sahabat Zata. Even yang Zata tak kenal pun Zata doakan juga. Betul Kak Fazia, maafkan orang, doakan semua orang. Betul. So, okay, just nak bagi tahu from now on, I will do my live dekat sini, kat page I. Dia akan share lah dekat my personal Facebook. So those yang tak boleh nak friend lagi dengan Zata dekat my personal tu, you all boleh like my page. Kalau siapa yang nak follow Zata punya posting, you boleh set see first and nanti every time Zata post nanti Facebook akan keluarkan notification. Okay. So insyaAllah Zata tolong doakan Zata supaya Allah beri kekuatan, berikan kesihatan, berikan idea-idea untuk bantu ramai orang. Zata memang nak bantu. Okay, for those yang tak tahu nak buat apa kan, macam bila dalam keadaan sekarang yang kesempitan ekonomi semua, feel free to contact me. InsyaAllah Zata cuba beri solution yang you boleh fikir sama ada you boleh buat ke tak. Atau siapa yang dah join Atomy, siapa yang tak ada leader lagi, tak tahu nak buat ke mana, dah join Atomy tapi tak tahu nak buat apa kan. Nak tanya siapa tak tahu, okay, you boleh PM I akan bantu insyaAllah. Okay. And just nak share, pagi tadi ada seorang hamba Allah ni, dia sebelum ni dia join Atomy lama tau. Dia join masa before Tata join Atomy lagi Tata rasa. So dia dah join tapi dia senyap, dia diam. Lepas tu baru-baru ni dia start buat lah Atomy. Lepas tu tiba-tiba dia PM Zata, dia cakap nak minta Zata guide. So Zata susah sikit nak guide one to one. So apa yang Zata boleh buat adalah Zata akan ajak you all join my WhatsApp group. Ada WhatsApp group leader and ada product lover. Okay, product lover ni untuk you belajar tentang produk. Zata dengan leaders yang ada dekat situ akan share lah about testimony, everything. So and then consultation kulit, kalau you nak pilih skincare apa, nak consultation dari segi kesihatan, nak pilih supplement apa yang bagus semua. So we will guide you dekat product lover. Alhamdulillah dah ada 3 group product lover. And then lepas tu I ada group leader juga. So group leader ni adalah group di mana yang Zata guide macam mana nak jana pendapatan, okay, sebagai prosumer. Dan Alhamdulillah banyak juga leader-leader kat situ pun dah hebat-hebat dah, dia orang sendiri pun boleh guide juga. So actually the group leader ni is like macam kita bekerjasama, support each other and then bagi semangat supaya keep on moving, keep on doing, bagi manfaat kepada orang. So macam bila buat ramai-ramai ni seronok tau. So this akak ni suddenly dia rasa semangat nak buat and dia start on sharing everything. Alhamdulillah dia kata insyaAllah soon dia akan pairing. Dia kata ya Allah. So dia kata dia ucap terima kasih kat Tata. Cakap for me I tak buat apa-apa pun. I hanyalah I let perantara yang Allah pilih. And Zata doa ke Allah supaya Allah pilih Zata menjadi perantara untuk orang lain jadi bahagia, orang lain jadi tenang, orang lain jadi improve the quality life, improve ekonomi diorang. Okay. Sebab the ultimately is I just want redha Allah. Okay. So with that, thank you so much. InsyaAllah petang ni Zata akan live dengan topik tak fikir lagi. Nanti Zata akan share poster. So jom ajak kawan ramai-ramai like my page. Kita santai kat sini. Dekat personal tu Zata akan lebih banyak just share from my page to ke personal lah. So I akan banyak. Sebab yang ni semua orang boleh access. Okay. Lepas tu lagi satu semalam I buat live petang tu. I tak tahu kenapa dia setting private tau. So orang yang bukan friend tak boleh nampak live I. So I semalam punya live yang pasal jerakan tu I delete. I will do another live dekat sini nanti. Tengoklah insyaAllah petang ni ke ataupun esok ke nanti I akan share poster. So with that, thank you so much. Pada yang belum masak, selamat memasak. Dan jom prepare untuk Zuhur, prepare awal. Okay.
Zata baru ni Zata ada share satu video daripada TikTok, video pendek. That's why Zata suka juga TikTok sebab dapat banyak video-video pendek yang bermanfaat di mana sharing daripada Ustazah Asma Harun. Dia kata kita selalu cakap yang anak kita degil, tapi sebenarnya kita lah lagi degil sebab bila Allah panggil melalui azan untuk solat, kita sibuk buat benda lain. Kita sibuk masak, sibuk buat kerja, kita tak ada dengar pun Allah panggil kita. Okay, yang tu memang zas kat diri sendiri lah. Okay, so jom kita sama-sama prepare diri awal. Okay, so thank you Zuraifah, thank you Kak Fazia, Munira, Umu, thank you so much, tulis balik. Kak Fauzia tulis balik, thank you so much. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Kita doakan semua bahagia, tenang dunia akhirat, jutawan dunia akhirat. Bye.